sejahtera kepada Puan Nazira dan rakan-rakan sekalian. Bertemu kita hari ini untuk membincangkan topik kita tentang kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. Bersama saya adalah 4 orang panel yang tidak asing lagi. Baiklah, di sebelah kanan saya ahli panel pertama saudara Ouyang Tikong. Selamat datang saudara. Seterusnya ahli panel kedua Chia Kai Sing. Selamat datang saudara saya ucapkan. Juga ahli panel ketiga Chia Su. Selamat datang. Panel keempat kita merupakan saudara Sai Gia Ho. Selamat datang saudara. Baiklah, sebelum saya menyampaikan lebih jauh, soalan saya pada saudara panel pertama, apalah maksud interaksi antara hidup? Terima kasih kepada saudara pengerusi. Soalan yang baik saya kira. Maksud interaksi antara hidupan adalah berhubungan yang aktif antara benda-benda hidup yang saling bergantung antara satu sama lain. Sebagai contoh, tumbuhan hijau memerlukan sumber cahaya daripada matahari untuk membuat makanan dalam proses yang kita namakan fotosintesis. Perhubungan ini kita namakan sebagai interaksi. Sebenarnya terdapat beberapa interaksi antara hidupan. Salah satunya adalah hubungan mangsa dan pemangsa. Pemangsa ialah organisme yang memburu dan memakan organisme lain yang tersebut mangsa. Sebagai contohnya, ular ialah pemangsa yang memakan mangsanya, yaitu katak. Terima kasih kembali kepada panel pertama kita. Sebenarnya tadi panel pertama ada menyatakan bahawa terhadap beberapa interaksi dan menerapkan salah satu daripadanya itu mangsa dan pemangsa. Jika boleh, bolehkah saudara panel kedua memberikan lagi contoh interaksi antara hidup seperti yang diberitahu sebenar tadi? Soalan yang amat menarik dan saya akan menerangkan satu persatu. Saya mulakan dengan interaksi kedua yang dinamakan persaingan. Organisme bersaingan antara satu sama lain untuk mendapatkan keperluan hidup seperti makanan, air, cahaya, garam, mineral, tempat tinggal, dan pasangan. Persaingan intraspesies berlaku antara organisme yang sama spesies, manakala persaingan intraspesies pula berlaku antara organisme yang berlainan spesies. Seterusnya ialah simbiosis yang bermaksud interaksi antara dua spesies yang berlainan hidup bersama. Simbiosis dapat dikategorikan dalam 3 jenis yang berlainan, yaitu komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Komensalisme ialah interaksi antara dua organisme di mana satu organisme mendapat faedah dan satu organisme tidak mengalami sebarang kerugian. Mutualisme ialah interaksi antara dua organisme dan organisme dengan kedua-duanya mendapat faedah. Dan parasitisme pula ialah interaksi antara dua organisme di mana satu organisme mendapat faedah dan satu lagi mendapat rugi. Organisme yang mendapat faedah dikenali sebagai parasit, manakala organisme yang mendapat rugi dikenali sebagai berguna. Sekian, terima kasih kepada panel kedua kita, Chia Kai Sing. Barulah saya faham bahawa sebenarnya terdapat 3 jenis interaksi. Tapi saya ingin
bertanya kepada panel ketiga kita, bolehkah saudara memberi contoh-contoh kepada semua interaksi yang disebutkan tadi, supaya kita semua di sini faham dengan lebih jauh lagi. Terima kasih kerana menjemput saya untuk dalam bincangan ini. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan contoh untuk semua interaksi organisme. Untuk contoh yang pertama ialah mangsa dan pemangsa, merupakan satu contoh interaksi hidupan. Contohnya, mangsa ialah haiwan yang memburu dan memakan haiwan yang hidup yang lebih kecil dan lemak daripadanya, seperti burung, herang yang memakan tikus. Selain itu, interaksi yang kedua ialah bersaingan. Kita semua bersedia untuk bahawa maksud bersaingan ialah organisme yang saling bersaing untuk mendapat keperluan hidup yang sama. Contohnya, organisme tersebut bersaingan untuk mendapatkan makanan. Bila kedua-dua itu haiwan, mereka mempunyai sumber makanan dari jenis yang sama dan sumber tersebut yang semakin berkurang, mereka akan bersaing untuk mendapat sumber tersebut. Contoh yang lain, pokok-pokok juga akan di dalam juga ada bersaingan bersama sendiri untuk mendapat berjalan cahaya matahari. Akhirnya, simbiosis yang telah saudara Chin Kai-shek yang sudah terang tadi terdapat 3 jenis simbiosis. Yang pertama ialah komersialis, maaf. Yang pertama ialah komersialisme. Contohnya interaksi ini ialah ikan remora yang menumpang pada badan ikan hiu untuk memperoleh makanan dan perlindungan. Yang kedua ialah mutualisme. Contoh bagi interaksi ini pula ialah burung gembala kerbau yang akan mendapatkan makanan dan memakan kutu-kutu terdapat di badan kerbau, dan itu kerbau pun tentulah lebih selesa dan sihat tanpa kutu yang menghisap darahnya. Yang terakhirnya ialah parasitisme. Parasis ya biasanya ya seperti contohnya yang kita tahu ialah cacing pindah di dalam usus kecil manusia. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga tadi sudi menerangkan apa contoh-contoh bagi setiap interaksi antara kehidupan. Sekarang ingin saya bertanya kepada saudara panel keempat, apakah pula kebaikan-kebaikan interaksi ini? Mungkin rakan-rakan yang lain juga tidak ramai yang tahu apa dia kebaikan interaksi itu sendiri. Sebenarnya dapat kita terdapat kebaikan yang bukannya untuk saing sahaja, tetapi untuk individu itu sendiri. Bagi individu, mereka dapat melindungi kebesaran dia lagi. Hal ini kerana apabila mereka kawin dengan haiwan yang tidak digunakan untuk alat, apabila mereka kawin dengan haiwan yang tidak digunakan oleh alat SWT, akan fikiran tetapi mampu berfikir untuk terus hidup dengan bersaudara antara satu sama lain. Secara itu langsung mereka akan terserta untuk kekuasaan alat SWT. Seterusnya menetapkan diri mereka kepada sang pencipta dalam usaha untuk menjadikan mereka orang yang berjaya, bukan sahaja di dunia tetapi di akhirat. Selain itu,
antara kepentingan interaksi mengekapkan keseimbangan dalam alam sekitar, yaitu bidang dan jenis benda hidup dalam alam sekitar sentiasa dihentakkan. Silakan maksudnya di sini. Apabila organisme saling berinteraksi, mereka akan dapat mengekapkan kematian spesies mereka. Selain itu, interaksi juga dapat mengelakkan keseimbangan kilang oksigen dan karbon. Karena ini secara tidak langsung akan mengekatkan bilangan tumbuhan hijau dalam memberkatkan. Maka sama ada untuk organisme usi atau organisme udisi. Saya kira itu sahaja yang saya dapat terangkan. Maafkan saya saudara penerusi. Saya ingin menambahkan sedikit apa yang dikatakan saudara panel kedua. Silakan saudara. Terima kasih. Selain yang dinyatakan oleh saudara panel keempat tadi, organisme saling berinteraksi untuk terus hidup. Benda hidup perlu bergantung kepada benda hidup dan persekitaran untuk mendapatkan makanan, tempat berteduhan dan perlindungan. Interaksi ini boleh menjamin keseimbangan ekosistem. Baiklah, nampaknya kita semakin kesuntukan masa. Oleh itu, itulah hujah terakhir saya buat masa ini. Terima kasih saya ucapkan kepada empat ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menunjukkan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar dari kiri. Nampaknya masa amat menceburi kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama menampuk tangan untuk diri sendiri kerana berjaya dan tekun mendengar perbincangan kita hari ini. Kesimpulannya, benarlah bahawa interaksi antara hidupan amatlah penting bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem. Fikirkan dan jangan sekali berhati berfikir. Terimalah serangkap pantun indah daripada saya. Buatlah pada antara masuk, esok jangan layun-layun. Intalah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Selamat hormat, cerita-cerita selalu. Akhir kalam, orang putih, orang Pakistan, terima kasih.